Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Julai 2022 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Adakah wujud pertembungan di antara Presiden PKR Anwar Ibrahim dan timbalannya yang baru Rafizi Ramli seperti yang didakwa pelbagai pihak? Bagi bekas Perdana Menteri 2 kali, Dr. Mahathir Mohamad, dia memerlukan masa untuk menilai perkara itu. Dalam satu wawancara bersama Sinar Harian pada Rabu, pengerusi pejuang itu berkata, ia mungkin hanya strategi politik bagi memberi gambaran kepada rakyat seolah-olah bukan semua ahli dan pemimpin PKR menyokong Anwar. Ini kerana, kata Mahathir, dia merasakan Rafizi memahami bahawa Anwar sudah tidak lagi popular seperti dahulu. Tambahnya, kisah bahawa Anwar dianiaya sebelum ini juga mungkin sudah tidak berkesan di hati rakyat. Rafizi mula menjadi kritikal secara terbuka terhadap Anwar sejak 2018 dan kemudian meninggalkan parti pada 2019. Pada Disember 2020, dia memberi amaran bahawa tokoh pembangkang itu dikelilingi oleh pihak yang oportunis yang membawa budaya berbahaya kepada parti. Dalam Kongres Tahunan Parti baru-baru ini, ketika disahkan secara rasmi sebagai timbalan Presiden, Rafizi menyatakan kesetiaannya kepada parti walaupun masih dengan kenyataan-kenyataan lantangnya. Baik, dalam perkembangan lain, Anwar mengumumkan Rafizi dipilih untuk mengetuai pasukan pilihan raya dalam persediaan parti itu untuk menghadapi PRU15. Presiden PKR itu berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu malam tadi. Dalam satu sidang media, Anwar berkata Rafizi juga akan dibantu naib-naib Presiden serta pengarah pilihan raya Fuzia Saleh. Bekas ahli Parlimen Pandan itu menjadi timbalan Presiden setelah menewaskan Saifuddin Nasution Ismail dengan perbezaan 16,688 undi. Berbeza dengan Saifuddin, Rafizi jelas menolak strategi kemah besar yang merangkumi parti pembangkang di luar PH termasuk Bersatu dan Pejuang bagi menghadapi BN dalam PRU akan datang. Sepanjang kempen pemilihan, dia meletakkan dirinya sebagai pemimpin yang akan mengambil kedudukan lebih tegas di tengah-tengah tekanan daripada sekutu PKR berhubung strategi itu. Sementara itu, Anwar mengumumkan Saifuddin akan kembali dilantik sebagai Setiausaha Agung parti itu. Selain itu juga, Nurul Izzah Anwar juga sah dilantik sebagai naib Presiden. Semalam sumber parti mendedahkan ahli Parlimen Permatang Pau itu bersetuju untuk dilantik semula ke jawatan itu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Queen's Counsel dari United Kingdom tidak akan mewakili Najib Razak dalam rayuan kes rasuah SRC International bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi menolak permohonan untuk membenarkan kemasukan sementara Jonathan Laidlaw sebagai peguam di Malaysia. Hakim Ahmad Kamal Mat Syahid memutuskan Laidlaw gagal menunjukkan beliau mempunyai kelayakan dan pengalaman khas untuk mengendalikan rayuan Najib dalam kes SRC. Hakim menyatakan kes SRC tidak terlalu sukar untuk dikendalikan oleh Badan Kehakiman Negara serta peguam. 6 Julai lalu, peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Laidlaw menegaskan dalam permohonannya bahawa sebagai Queen's Counsel, peguam itu mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk menangani isu-isu baru yang akan timbul daripada rayuan di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Najib bagi membatalkan sabitan dan hukuman penjara dalam kes SRC. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dikenakan terhadap Najib kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Im menggesa Speaker Dewan Rakyat untuk menangani isu dakwaan penggunaan kata-kata kesat di dalam Dewan Rakyat. Lim secara khusus merujuk kepada kenyataan biadab dan seksis yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman semalam. Yang berhormat Pasir Salak ada keluarkan satu perkataan lucah dan kesat yang tidak harus didengar dalam Dewan yang mulia ini. Tuan Yang Bertua,
saya harap Tasjid Bertua boleh panggil dia. Janganlah main-main dalam perkara ini. Kalau ada sebut silap, tarik balik, minta maaf. Sekiranya dia tidak keluarkan kenyataan tersebut, nyatakan dengan jelas bahawa dia tidak keluarkan kenyataan. Dan kita akan cabar dia. Kalau dia berani, angkat sumpah. Sumpah bahawa dia tidak keluarkan kenyataan kesat. Kerana semua dengar di sini. Tajudin semalam mencetuskan kekecohan selepas mengeluarkan kata-kata menghina kepada ahli parlimen wanita dari DAP. Ini selepas dia tidak berpuas hati apabila dia dan dua lagi ahli parlimen dikatakan tidak sensitif terhadap maruah wanita ketika RUU anti gangguan seksual dibahaskan semalam. Sementara itu, Azhar mengambil maklum permintaan Lim itu dan perkara itu akan diteliti segera. Saya akan tanya Yang Berhormat Pengerusi Majlis pada waktu itu. Yang Berhormat ya. Biar saya tangani perkara ini. Okey. Cukup. Tunggulah, saya kena tanya pengerusi dulu. Okey. Berita seterusnya. Sebuah kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai turun mengumumkan akan melakukan satu protes jalanan pada hujung minggu ini. Protes itu bagi mendesak tindakan segera kerajaan bagi menangani kenaikan harga barang. Dalam satu kenyataan, Jawatan Kuasa Penganjur Turun menyatakan kekecewaan mereka terhadap ahli politik yang dikatakan gagal memahami realiti kehidupan di lapangan. Menurut Turun, pasukan khas jihad tangani inflasi yang diketuai Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa gagal menangani isu inflasi dan tidak mempunyai idea baru yang berkesan bagi mengawal kenaikan harga barang. Selain itu, kumpulan itu menegaskan bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah mengadakan lawatan ke 11 negara tahun ini ketika ramai rakyat Malaysia bergelut untuk memenuhi keperluan hidup. Tambah Turun, selain itu, ahli Dewan Undangan Negeri Sabah baru-baru ini juga telah meluluskan usul untuk menaikkan gaji mereka sendiri apabila rakyat tidak mempunyai gaji yang berpatutan. Sehubungan itu, kumpulan itu akan turun ke jalan raya dengan membawa 5 tuntutan, antaranya menuntut gaji menteri dipotong, subsidi dikekalkan dan kawalan harga barang. Menurut kenyataan itu, mereka menyeru semua rakyat Malaysia menyertai mereka dalam protes itu yang akan diadakan di Kompleks Beli Belah Sogo pada pukul 2 petang Sabtu ini. Seorang penghantar makanan didenda RM50,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menghina Islam di Mahkamah Session Sepang hari ini. Muhammad Nur Muzil Muhammad Razali, 39, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Ahmad Rizki Abdul Jalil. Muhammad Nur Muzil didakwa mengikut Seksyen 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah subsection 233-3 Akta sama. Mahkamah turut memerintahkan Muhammad Nur Muzil dikenakan hukuman penjara 6 bulan jika gagal membayar denda itu. Tertuduh ditahan pada 17 Julai lepas untuk direman 4 hari bagi membantu siasatan polis berhubung kandungan video yang tular di media sosial. Minggu lalu tular satu video memaparkan lelaki tersebut menghina Allah dan Nabi Muhammad dengan kata-kata makian. Tidak lama kemudian tular beberapa lagi klip video menunjukkan lelaki tersebut dipukul sehingga berlumuran darah oleh individu yang tidak dikenali, dipercayai tidak berpuas hati dengan kenyataan yang dikeluarkan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nursyah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.